Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 9:47 pagi hari ini, hari Jumaat. So salam Jumaat semua. Hari penuh berkat. So pagi ni kita buat kelas sikit. Kita buat video sambung daripada video semalam. Semalam kita belajar macam mana kita nak closing teknik. Dan hari ini saya sambung sikit bagaimana kita nak bina grup. Jadi sambung daripada kelas semalam yang tak habis tu. So apa saya ambil masa secepat yang mungkin untuk explain kepada anda semua, terutamanya kepada ejen-ejen ataupun ahli-ahli Volten. Okey. So siapa yang dengar lewat video ni, anda boleh dengar kemudian pun tak apalah. Okey, video ni kalau anda rasa biasanya saya biar 24 jam. Kalau saya nak off, saya akan masa 24 jam. Jadi sambung saja topik lepas, bagaimana kita buat closing apabila kita buat bisnes, dan juga lepas tu next sambung daripada tu juga dalam hari ni punya tutorial. Hari ni tutorial ada bagaimana kita nak cipta pendapatan, iaitu dengan membentuk pasokan. Nak bentuk pasokan itulah. Jadi saya ambil sedikit kuliah hari ni. Jadi apa yang saya share, apa yang saya ajar anda pagi ni bukan fully complete. Maksudnya jangan ingat apa yang saya explain ni semuanya lengkap. Tidak lengkap. Maksudnya anda mesti ada knowledge masing-masing, ada pengalaman masing-masing, ada masuk kelas masing-masing. Jadi masing-masing ada pertambahan. Jadi cuma apa yang anda rasa kekurangan ataupun dalam apa yang saya explain tu mungkin anda tak perasan. Jadi jadikan dia satu knowledge untuk. Jadi bukan saya niat nak mengajar anda dalam kita punya proses ataupun kita punya presentation pagi ni, tapi sekadar saya nak share, saya nak lihat semua apa yang saya dapat, apa yang saya belajar tu lebih baik saya kongsi dengan kawan-kawan. At least ada kesan, ada impak dia. Dan saya memang harapkan semua orang yang tengok video saya, dengar video saya, kawan-kawan baik saya, semuanya sukses. Semuanya buatlah sejarah dalam hidup kita sekali. Apa yang kita lakukan tu, kita sukses sekali. Jadi bila kita berjaya dalam apa yang kita buat, insya-Allah dia bagi manfaat kepada kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Jadi benda ini baik untuk kita. Satu, dia membentuk aura dalam diri kita. So topik yang saya sambung ni, sambung semalam punyalah. So kita punya tutorial kelas 4. Maksudnya hari ini tutorial keempat. Jadi saya sebenarnya akan mula lebih kurang dalam 3-4 minit lagi lah. 3-4 minit lagi. Jadi jadi semuanya adalah berkait dengan bisnes. Saya faham banyak daripada kalangan kita yang duduk dalam bisnes, minat tentang bisnes, ada kita buat dia part time saja sebagai side income. Dia kerja, dia kerja tapi dia buat sebagai side income. Ada orang dia cuba-cuba nak selesaikan masalah dia. Jadi sebenarnya bagi saya full time, saya sepenuh masa. Bidang begini memang baik. Cuma kita kena banyak belajar, tak habis-habis ilmu kita, sebab bila kita punya zaman berubah, semua berubah. Jadi kita perlukan knowledge yang berterusan. Jadi belajar ni menarik. Sebab apa? Dia adalah perkembangan daripada apa yang kita tahu. Jadi selama ni kita lakukan saja apa yang kita suka. Apa yang kita suka, kita lakukan saja. Apa yang kita fikir baik, dengar, tengok orang lain buat, kita just buat saja. Dia sebenarnya setiap perkara yang kita buat, semua ada knowledge, semua ada sistem. Semua dalam kehidupan kita ni, kalau kita buat secara tersusun dan teratur, dia insya-Allah kita mudah mencapai apa yang kita nak. Jadi dalam topik yang saya sambung hari ini, macam mana saya janji dengan anda, saya akan buat topik yang keempat ya. Topik yang keempat, kita dah buat 3 tutorial. So saya akan masuk ke topik yang tutorial keempat. Total semua 7 tutorial. 7 kelas. Jadi 7 kelas ni dengan harapan apa yang kita buat tu kita dapat tahu apa kelemahan dia dan bagaimana kita nak sukses atau mencapai apa yang kita nak sekurang-kurangnya. Dalam bisnes, dalam apa yang kita buat tu, kita dapat pendapatan yang boleh menyelesaikan masalah peribadi kita.
Sekurang-kurangnya hutang kita, apa bayar kereta kita habis, semua settle. Itu keperluan kita tu. Dapat settle yang tu, baru nanti kita akan satu topik bagaimana membentuk keinginan kita. Mengawal keinginan kita untuk menjadikan jiwa kita tenang dalam apa yang kita buat. Jadi dia ada dua topik tu. Satu, kita selesaikan dulu kita punya keperluan finansial dalam hidup kita. Kedua, kemahuan kita. Teringin juga kita nak rasa apa kejayaan ni apa kan, happynya macam mana, stresnya macam mana. Kadang-kadang kita naik, kita turun, kita naik, kita turun. Jadi macam mana nak bentuk pasukan ni sebenarnya, apa kita punya hasil, kita punya target supaya setiap orang dapat merasa nikmat dia. Dalam kehidupan kita, kita tahu bisnes dia ada 4 jenis. Saya kata dulu bentuk dia dua bentuk, iaitu kita berurusan dengan orang, orang berurusan dengan kita. Dua bentuk bisnes. Ada orang cari, dalam bahasa simple, kita cari orang, orang cari kita. Satu, orang cari kita. Kita tunggu. Market kita, biar market cari kita. Kita buat satu bisnes. Dan semalam saya dah bagi tahu, yang kedua, kita yang cari market. Kita yang cari market. Dia ada 2 jenis saja. 2 jenis saja. Daripada 2 jenis tu, dia pecah kepada 4 bahagian. 4 bahagian hasil dia tu. Dari segi hasil bisnes tu, kita pecah 4 bahagian. Satu, kalau kita tengok, bila kita buat, tentu yang melibatkan satu, kita punya target dan masa. Last, di hujung sekali, apabila kita dah belajar kan, macam semalam saya dah explain, menggunakan otak kita, menggunakan pengetahuan kita, fikir banyak, dapat tu lakukan dia. Ya kan, semalam saya tunjuk 3 ya dalam dunia ni. Pertama, kita nak buat sesuatu, kita kena ada pengetahuan. Jadi kita berfikir, belajar. Kedua, bertindak. Bertindak dengan ilmu. Tadi kita belajar ada ilmu lah. Bertindak dengan ilmu. Kemudian, tentukan masa. Bila kita nak capai. 3 benda ni je. Tapi bila kita nak tentukan masa tu, kita salah tafsir. Masa tu. Sebab ada orang dia kata, masa untuk kita sukses tu adalah biar kita dapat mencipta pendapatan yang besar. Target kita capai. Dia belum lengkap lagi. Yang lengkapnya adalah, bisnes ni hasil dia terbahagi kepada 4. 2 bentuk kegagalan, 2 bentuk yang kita tahu sebagai kejayaan. Kegagalan kita, contohnya, kita dalam kehidupan kita, dia berkait dengan hasil dan masa. Satu, bila kita buat sesuatu, kita sibuk. Hasil pun tak dapat. Tapi masa pun habis. Maksudnya kita buat bisnes, masa pun tak ada, result pun tak ada. Buat kerja ni sibuk. Pergi sana ada training hadir, pergi sana ada company buat apa program pergi, ada kawan buat program pergi, tapi kita tak nampak hasil dia. Maksudnya kita kerja kuat tapi hasil kosong. Itu nombor 1. Yang kedua, kerja kosong, hasil pun kosong. Itu memanglah kalau dah tak buat usaha memang kosong. Tapi ada orang nasib dia bagus, dia kerja main-main saja, dia sukses. Dia kerja dia punya buat kerja main-main. Tapi majoriti masa habis, orang yang sukses masa pun habis, walaupun dia sukses tapi masa dia tak ada. Income dia banyak tapi masa langsung tak ada. Dengan family, dengan keluarga tak ada, dia sibuk 24 jam. Itu belum lengkap lagi saya bagi tahu. Itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, anda punya kebebasan masa dan bebas finansial. Itulah yang terbaik. Itu bila kita mencapai sesuatu, kita masa tidak ada yang kawal kita. Kita yang tentukan. Jadi kita bebas sebebas-bebasnya dan kita dapat financial. Income kita berapa limit pun kita insya-Allah kita boleh buat. Jadi yang paling penting adalah kita free money, free time, free money. Itulah daripada 4 jenis bentuk kejayaan yang kita buat dalam bisnes. Yang hujung sekali tu, apa gunanya kalau kita dapat income berjuta-juta tapi masa langsung tak ada. Orang buat kenduri pun tak boleh hadir, orang lupa sibuk meeting program je, untuk apa? Nak guna duit pun tak sempat. Lepas tu mati macam tu ya. Mati dalam minda dia rasa kita hebat. Oh, aku semua settle. Tapi dia punya masa langsung tak ada dengan family, dengan anak, dengan apa semua tak ada. Nak rehat, nak tu. Bangun pagi hilang dah. Duk esok pagi balik. Berapa tahun dah dari dulu sampai sekarang. Duk macam tu hidup dia. Memang dia kaya. Tapi nak buat apa? Hari-hari duit simpan berjuta-juta. Tapi nak guna pun tak sempat. Dah mati. Jadi untuk apa? Yang terbaik adalah bisnes adalah bebas masa, dia bebas wang. Itu final. Jadi di posisi itu, duit masuk kepada kita. Bukan kita cari duit, duit cari kita. Itu terbaik.
So, dalam bisnes yang kita buat ni, contoh kita buat dalam bentuk e-commerce, dalam tu dia adalah satu part daripada situ. Bentuk bisnes. Jadi kalau kita nak buat bisnes, contoh, selagi kita buka restoran, kita buka restoran, anda tengok, ada orang buka restoran, dia duduk 24 jam di restoran tu. Sebab apa? Dia takut lagi nak bagi pekerja jaga duit, kan tak percaya. Jadi dia jadi tukang jaga duit. Buka restoran, dia tunggu tempat duit tu. Anda masuk 8 pagi, 8 pagi lah dia duduk lentung meja tempat tunggu duit tu. Sampai 12 malam, 12 malam dia duduk kat situ je. Jadi hidup dia duduk dalam petak tu je. Celek mata, masuk kat tabung apa tempat kira duit apa dekat kita punya pejabat tu, kita duk kira duit, takut nak bagi orang lain kerja, kita tak percaya. Jadi kita sendirilah tunggu. Jadi duduk kira duit pagi, petang, anda tengok. 8 pagi, 8 pagi masuk pejabat, masuk kedai, tunggulah sampai 12 malam bulan ni tutup. Esok 8 pagi masuk balik. Jadi anda tengok kita mengurung diri kita tu. Kita dalam pagar tu, anda tahu dah berapa jam sehari dan berapa tahun kita dalam petak tu. Kita tak perasan, tapi kita rasa seronok, happy. Sebab apa? Kita punya mindset, bayangan, oh duit aku banyak, keuntungan aku banyak, hari ni orang aku untuk. Dia kalah kat situ je. Tapi dia tak pernah guna pun. Hari-hari dia duduk dalam situ. Tapi anda tengok sekarang ni, golongan profesional yang buat perniagaan restoran. Contoh kalau tengok banyak kedai-kedai mamak, bos dia pun kita tak pernah tengok. Bos dia pun kita tak pernah jumpa. Contoh Nashman, nasi kandar, apa semua. Saya bertahu duduk dengan, saya tak pernah jumpa Nashman datang dari punya office. Sebab apa? Dia duduk dalam satu tahap di mana duit buat kerja untuk dia. Duit buat kerja untuk dia. Inilah orang yang sukses. Dia bebas masa, bebas segala-galanya. Dan dia punya financial dia bebas gila-gila punya. Jadi macam mana kita tak dapat macam hebat macam dia orang pun. At least serpihan-serpihan tu kita dapat pun. Alhamdulillah dah. Kita okey dah. Okey. So, jadi topik saya hari ni saya nak sambung betul lah. So, nak start dah pukul 10. Pukul 10 saya start. Okey, so ceramah belum bermula lagi. Dia 9.59. Pukul 10 pagi, hari Jumaat. Ambil berkat sikit. So, kita sambung topik semalam. Topik semalam. Jadi, tutorial 4 hari ni. Okey, tutorial 4. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya nanti anda bagi salam tu, saya tak jawab pula. Jadi saya dah bagi salam dah ke anda semua. Yang hadir, yang akan bagi salam sat lagi. Dia masuk, dia bagi salam. Jadi saya dah jawab dah ni. Anda dengar dekat video. Okey, kemudian salam Jumaat lah. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari paling berkat. Manalah tahu dengan izin Allah kita share-share ni, kita dapat knowledge, pengetahuan yang bagus. Okey, sambung pada topik semalam. Kalau tutorial semalam, tutorial 3. Tutorial 3 semalam saya bagi tahu kepada anda macam mana kita buat closing. Closing saya semalam tak silap saya at the end last tu saya ajar reverse psychology. Okey, semuanya berkait dengan, kalau apa yang saya buat ni saya berkait dengan Volten lah. Sebab saya adalah ejen kepada Volten. Tapi anda yang buat ejen kepada syarikat-syarikat lain yang ada dalam ni pun tidak ada masalah. Sebab konsep dia serupa saja. Konsep dia sama saja. Nak sukses tu sama saja. Anda pun boleh share dalam ni. Tidak ada masalah lah bagi saya. Selagi anda tu duduk dalam Facebook, duduk tu ilmu dia lebih kurang sama. Cuma upgrade lah masing-masing. Mengikut company masing-masing. Tidak ada masalah. InsyaAllah doa je. Kita berjaya sama-sama. Okey. So, bagaimana kita nak buat closing teknik? Ingat, bila kita buat bisnes dalam bentuk contoh melibatkan networking. Networking. Bisnes semalam saya dah bagi tahu. Bisnes yang terbaik adalah 2 kali 5. Ingat tak topik semalam? 5 kali 2 dan 2 kali 5. Dalam networking, kalau anda tengok perkembangan hasil daripada income adalah daripada bukan kita seorang buat bisnes. Iaitu seramai mana kita membentuk pasukan dalam tim kita. Dan tim ini, di waktu orang lain tak buat perniagaan, orang ni buat. Di waktu orang lain ni tidur, orang ni buat. Jadi sebab tu kita punya commission, dia non-stop. Jadi dengan syarat kita berjaya membentuk pasukan itu. Pasukan tu, jangan kita seorang-seorang. Kalau kita seorang yang duk buat, kita seorang yang duk buat, itu dipanggil salesman. Kita jadi salesman. Bukan kalau kita nak kaya, nak free time, free money, jangan anda, bila kita jadi salesman, kita seorang yang buat, kita jual, ada commission. Kita stop jual, commission pun tak ada. Hari kita kena kurung, tak boleh jual, maka kita pun tak ada income. Itu kita buat dalam bentuk kita jadi salesman yang macam tu. Tapi dalam bentuk, sekarang ni anda tengok dalam bentuk bisnes moden sekarang ni, di mana kita sekarang ni, waktu kita tidur pun, bisnes kita move, bergerak. Waktu kita buat apa, kita tak buat hari ni tak ada sale pun. Tapi ada grup kita yang akan bantu kita untuk buat sale. Jadi menyebabkan income kita bebas sebebas-bebasnya.
dan berapa banyak nak buat, dia bergantung kepada anda kaedah membentuk pasukan itu. Itu kan topik saya ni, saya ada tulis tadi, dia sambung kita punya kelas hari ini adalah kita punya tutorial keempat ni. Saya habiskan sedikit semalam bahagian closing dan saya sambung untuk yang berikutnya adalah bahagian bagaimana membentuk teamwork pasukan. Ini topik yang paling penting, membentuk teamwork pasukan. Jadi tengok, jadi saya habiskan dulu yang semalam punya tu, bagaimana kita buat closing, yang mana lagi kurang saya akan tambah sekarang. Okey, bahagian closing semalam saya tunjuk satu bila kita nak membentuk bisnes dalam bentuk jaringan yang besar, grup yang besar, kita perlu create diri kita menjadi leader kan. Semalam saya bagi tahu topik 1, topik 2, topik 3 sampai sekarang hari ini topik 4, bentuk jadi leader supaya kita ada knowledge. Bila ada pengetahuan, bila membentuk pasukan, supaya pasukan ataupun kita punya orang yang kita jemput untuk jadi ejen dalam company masing-masing, dia trust kepada kita. Dia percaya kita, dia anggap kita ni sebagai satu leader. Yang dia ni, kalau apa-apa permasalahan yang timbul, dia boleh refer kepada kita. Semalam saya dah tunjuk dah. Jadi bagaimana kita mengenali peribadi kita, kena jadi terbaik, leader yang terbaik. Gerakan kita, percakapan kita, movement kita, semua tu kena belajar. Semua tu kena ada. Kan semalam saya dah bagi tahu. Tujuan dia apa? Kalau kita tak ada kemampuan untuk kita buat closing, kita nak closing, dia ada dua kaedah saya ajar semalam. Kaedah direct dan kaedah reverse psychology. Okey, topik reverse psychology nanti dia akan pergi yang kelas yang hampir habis esok. Bahagian motivasi diri. Topik yang terakhir nanti, kalau tak silap saya punya tutorial yang ketujuh, iaitu motivasi diri. Bagaimana membentuk anda menjadi motivator. Anda yang bukan sebarangan. Hari ini anda tengok, anda rasa anda orang biasa. Anda pemalu. Anda yang penyegan. Anda takut. Saya akan cuba buang semua tu pada sesi yang terakhir nanti supaya anda hari ini akan menjadikan anda yang bukan macam dulu. Kalau dulu anda seorang pemalu, tak tahu nak bercakap, rasa segan, bercakap tak ada ilmu. Jadi insyaAllah pada bahagian saya tutorial yang ketujuh, nanti saya akan kupas topik itu. Topik itu. Jadi topik itu mungkin panjang. Saya ambil masa lebih kurang sejam setengah. Sama ada saya guna di FB ataupun saya menggunakan Meet. Saya jemput anda yang betul-betul sahaja nak masuk tu, mungkin sesi ketujuh tu saya tak buat dekat FB. Saya buat dekat Meet. Dekat Meet kita masuk tu saya boleh pergi sampai 2 jam. 2 jam kelas percuma anda hari itu, dan saya buat A to Z. Bentuk diri kita ni supaya anda semua ni ada kehebatan. Malah boleh menjadi jauh lebih baik daripada orang lain. Anda boleh mengubah segala-galanya dalam hidup kita. Dengan cara anda trust. Anda kena percaya bahawa setiap apa yang orang lain buat, aku boleh buat. Ingat ayat saya. Orang yang boleh buat apa yang orang lain, kita boleh buat apa yang orang lain boleh buat, itu baru normal. Tapi kalau kita nak jadi hebat, nak pemudah, nak jadi leader yang hebat, buat apa yang orang lain tak boleh buat. Itu sesi yang ketujuh. Jadi benda tu sangat penting. Anda jangan ada rasa bahawa anda give up. Anda jangan rasa anda ada sikap rendah diri, inferiority complex dipanggil. Jangan ada sikap itu. Jangan ada sikap inferiority complex. Bukan kita action, bukan kita belagak. Tapi memang Allah takdirkan semua orang ada benda tu. Cuma bila kita ada sikap rendah diri yang tak betul, menjadikan kita lembek, kita lemah, kita lembut. Itu jadi masalah. So, buang sikap inferiority complex pada keadaan tertentu. Bukan dalam semua keadaan kita nak buang sikap rendah diri. Pada keadaan tertentu, kita akan buang sikap inferiority complex. InsyaAllah yang tu duduk, saya ingat dalam kita punya tutorial yang ke-6 tu, topik tu, inferiority complex. Itu semua perkara-perkara negatif dalam diri sebelum anda pergi kepada topik, kepada kelas yang ketujuh. Bagaimana membentuk pasukan. InsyaAllah, sekurang-kurangnya saya dapat menyumbangkan sesuatu kepada kita semua. Sekurang-kurangnya, adalah sedikit saya boleh bantu kawan-kawan. Walaupun ilmu saya ni ilmu cak ayam. Tapi harap-harap dia boleh tolong anda semua mengubah diri, buat tak jadi, selalu gagal, selalu frust, selalu kecewa, sikap pemarah dalam diri kita, kita stres, kita tension, hubungan kita tak bagus, hari-hari kita tersangkut sana sini, kita jadikan kehidupan kita tak cantik. So bagaimana kita buat benda ni secara teratur? Jadi kita menggunakan satu bisnes yang dalam bidang networking ini, dan saya bercakap tentang financial. Kita menggunakan kekuatan yang ada dekat Volten ataupun anda yang buat syarikat-syarikat lain. Tidak ada masalah. Gunakan kekuatan itu. Dan anda cuba selesaikan kita punya masalah kita tadi. InsyaAllah bahagian pertama, selesaikan dulu bahagian financial. Segala keperluan kita tu selesaikan. Kemudian kita bincang kemahuan pula. Bagaimana kita nak move.
Supaya kemahuan ni hidup kita, target kita, kita merasakan ingin kita dah banyak lintang pukang, kita dah banyak lingkup, kita dah habis banyak wang kita untuk kita sukses. Macam-macam dah kita buat dah. Jahanam sana, jahanam sini. Tapi kita masih trust. Kita masih percaya diri sendiri. Walaupun kita tak pernah capai. Orang yang pernah capai. Kita masih berusaha, masih nak buat. Jadi macam mana? Dengan izin Allah, insyaAllah, anda juga akan dapat juga apa yang pernah anda mimpikan satu ketika dulu. InsyaAllah sekali Tuhan akan bagi kita. Jangan takut. Anda berdoa banyak-banyak. Setiap orang yang tanpa putus asa, Tuhan akan bagi kita sekali. Dan bagi sekali itu, masa itulah anda akan tengok betul tak betul. Anda bukan seperti apa yang anda fikirkan. Anda adalah bukan seperti apa yang anda fikirkan. Sebab kehebatan anda tu semuanya ada dalam hati masing-masing. Cuma kita ada hal-hal negatif yang memenahan kita dekat situ. Hal-hal negatif selalu blok kita. Jadi benda ini insya-Allah saya sampaikan dalam sebaik yang mungkin dalam saya punya tutorial. Sampai 7 tutorial. Jadi kalau 7 tu tak habis, perlukan 8, mungkin saya buat extra kepada tutorial yang ke-8. Jadi tutorial ni tak ada masalah. Saya start ikut saya punya time. Tetapi saya biasanya tak padam video tu. Anda tetap boleh ambil. Biasanya saya biarkan sehari atau 2 hari, saya akan padam. Jadi benda tu penting. Okey, jadi saya sambung topik semalam. Semalam bila kita buat dalam bidang networking. Kenapa business networking? Tadi saya dah bagi tahu, iaitu waktu kita punya income free, bebas masa. Walaupun orang kata ini bisnes cak ayam, cikgu, modal tu kadang-kadang tak sampai RM500 pun macam mana boleh kaya. Di Volten, yang saya tahulah, bukan saya kata nak corner company lain, tak. Saya buat Volten. Di Volten, anda sendiri dah tengok dah. Anda dah tengok dah. Bermula dengan produk yang terbaru, kita punya produk ahli hitam tu, dengan sistem persediaan yang Volten sediakan, memang anda tak pernah tengok lagi. Rekod yang diciptakan oleh Volten tu, kalau anda tengok dalam sejarah saya dan juga kawan-kawan saya semua, anda akan tengok hasil dia macam mana. Kalau biasanya kita buat sesuatu company itu, kita dapat mungkin kereta, bayaran kereta, tapi bulanan kita kena bayar kan. Tapi di Volten, anda tengok kereta mewah apa semua itu 100% nama anda dan hak milik anda sepenuhnya, dan semuanya habis bayar, semua sekali. Walaupun kereta tu harga RM600,000 ke RM400,000 ke, anda tahu buat apa? Hanya dengan produk halia hitam, dengan kita punya VKV dan beberapa produk yang harganya tu murah sangat. Jadi di mana kekuatan kita? Kekuatan kita adalah dekat kita punya produk kita. Maksudnya berjaya. Kita sediakan satu yang macam ayat yang saya kata dalam kita punya sesi semalam. Jikalau kita boleh melahirkan satu produk yang menjadi keperluan pengguna. Maksudnya dia tak pedulilah sistem tu macam mana. Yang penting produk ni memang miracle. Produk ni memang hebat. Anda tahu dah, anda berada dalam posisi yang betul. Anda dah berada dalam posisi yang anda boleh create income no limit. Sebab produk itu sendiri menjadi keperluan. Tadi saya cerita income jadi kita punya keperluan. Tapi bukan kemahuan. Produk pun sama. Kalau produk itu sebagai keperluan, dia miracle. Tapi kalau dia kemahuan, dia lain sikit. Maksudnya ada, kalau rasa nak ambil produk tu, ambil. Tapi dia menjadi satu keperluan, satu kewajipan. Dan produk tu very strong. Sebab tu saya ajar semalam 5x2 dan 2x5. Kalau produk tu harga murah, tapi volumenya besar, untung kita sikit, tapi volumenya besar, tetap nilainya million juga, jutawan juga. Cuma nak buat bisnes ni cikgu, kawan-kawan saya duk condemn saya, ala bisnes cak ayam. Sebab anda tengok dari sudut psikologi, persepsi orang dia kata, kalau kita buka satu projek yang besar dengan modal yang besar, barulah benda tu dia orang tengok, wow, you punya bisnes. Majority orang, dia kata apa, nak dapat hasil yang besar, mestilah kita punya modal tu besar. Adakah kenyataan itu salah? Betul, saya bagi tahu. Tidak salah, memang tepat dan betul. Memang tepat dan betul. Kalau kita meniaga modal yang besar, baru untung besar. Salah kalau kita kata modal kita kecil nak untung besar, memang salah. Tapi cikgu, habis tu yang cikgu duk buat e-commerce macam ni semua modal kecil. Modal kita besar bro. Saya dah kata dah, kalau duit kita, modal kita RM1, kita nak tukar dia jadi RM10, mudah. Modal RM1 nak jadi RM10 tu mudah. Tapi kalau RM1 nak jadi RM100,000, susah. Ingat tak? Kalau duit kita ada RM10, nak jadi RM100, mudah. Gila beli produk RM10, jual buat sale, dapatlah RM100. Tapi kalau berangan daripada RM10, nak tukar jadi RM100,000, boleh. Tapi masa lama sikit.
Apatah lagi nak jadi jutawan. Duit modal RM10 nak jadi sejuta. Boleh, tapi time, masa. Jadi, cikgu nak bisnes ni macam mana? Kena modal besar lah. Kalau modal tu sejuta, nak jadi 2 juta, nak untung 2 juta, kan senang. Kalau modal kita RM100,000, nak dapat RM200,000, kan senang. Sama lah RM1 nak jadi RM2, kan senang. RM10 nak jadi RM20, kan senang. Tapi kalau RM10 nak jadi 2 juta, pening kepala kita. Jadi kalau modal sejuta nak jadi 2 juta, senang. Tapi habis tu cikgu buat, kita duduk di Volten berapa modal? RM480. Boleh jadi jutawan. Company tu, bukannya personal kita yang keluar modal tu. Company keluar modal berjuta. Kita punya CEO keluar tu, buka office system, license system tu berjuta ke dia. Modal dia besar. Yang bagus tu, yang saya duk jemput anda dengar ceramah saya tu, modal semua tu, syarat tu semua patutnya kita yang buat keluar sebab kita nak income. Tapi Volten dah sedia dah, license apa benda semua peruntukan, buat dengan lab test, buat dengan apa, ambil KKM dan sebagainya nak buat tu, semua tu mereka dah keluar modal. Ada tak Volten minta duit kat kita, potong bonus sikit sebab kita ada pelaburan, company kena labur, kena keluar duit? Tak ada kan? Jadi kita tumpang tui, projek yang besar boleh menghasilkan income yang besar. Saya kata tadi, kalau duit kita ada RM1 nak jadi RM2 senang. Volten sediakan modal berjuta. Sebab itulah kenapa kita, anda tengok ejen-ejen semua jadi millionaire. Jadi apa yang saya cakap tadi? Closing technique. Point tu kena buat juga. Supaya yang kita close tadi tu, dia dok terbayang kita ni modal lah kecil nak jadi jutawan. Modalnya kecil, mana boleh? Modalnya besar bro. Cuma kita tak keluar. Orang lain tolong keluar modal. Kita share dengan dia. Kita jadi share partner. Kita share partner. Dia keluar, selalu share partner. Kita RM1, dia RM1. Kita bernama share partner. Tapi dia berbeza sikit dengan banyak yang buat e-commerce ni. Dia sediakan semua. Bahagian dia, persediaan untuk buat. Kita melakukan dia. Bantu bahagian itu. Tapi dari result, kita dapat sama-sama nilai mencecah juta juga. So, sudah siap bro. Sudah ada di banyak company. Macam saya di Volten lah. Sebab tu, buat setahun, millionaire. Ramai. Buat setahun jadi jutawan. Buat 2 tahun, ya Allah, tak ketahuan jadinya. Kan cantik tu kalau anda ambil point-point ni buat closing. Kalau anda berdepan dengan front leader, cikgu, saya nak closing ni. Orang ni memang dah hebat buat bisnes. Orang ni dah kaya dah. Macam semalam saya kata, kaya kita nak buat reverse psychology. Kita buat reverse psychology semalam tu, terbalikkan apa yang kita cakap tu hanya untuk supaya dia mau mendengar. Dia mau mendengar kita punya presentation. Sebab bila kita pergi jumpa prospek, kita cuba nak closing, pertama sekali anda perasan tak? Kadang-kadang dia mata tak fokus. Kita bawa lah buku nak terang. Bawa kertas lagi nak cerita, nak closing. Dia ni main handphone. Saya main handphone, tengok handphone. Dia main handphone, dia tak fokus. Betul tak? Ataupun dia layan kita tu kerana dia rasa nak balik dah. Kalau aku tahulah ini, kalau nak cerita aku dah tahu lama dah. Dia rasa dia tahu. Jadi macam mana anda nak close? Anda close, dia tak fokus. Dia main handphone, dia tengok sana, dia angguk kepala. Kita pun cerita lah, berbuih halio. Teh secawan, kopi lala, kopi dia pun kita minum. Punya lama nak buat closing. Dia tengok kita pun tak. Lepas tu, okey bos, saya ada hal, balik gitu ya. Ataupun, okey bos, produk apa main satu saya beli. Dia nak jaga hati kita macam semalam kan. Lepas tu dia belah, buat appointment kali kedua, kita call pun dia tak nak jawab dah. Jadi kita fail kat situ. So bagaimana kita nak buat itu, saya dah ajar dah reverse psychology. Kalau dia berada pada posisi itu, anda kena minta izin dekat dia. Tuan, boleh tak saya perlukan 15 minit untuk tuan fokus apa yang saya nak cerita. Kalau anda boleh point dia kat situ. Tapi cara cakap tu sama ada direct atau reverse psychology bergantung kepada orang tu. Anda tengok dia jenis macam mana. Kalau dia jenis kerah kepala, dia jenis action sikit, dia punya cara tu, anda gunakan reverse psychology. Tapi kalau dia jenis open-minded, dia jenis okey, dia open ni, orang bisnes dia minat, ada orang jenis tu, anda boleh direct. Anda boleh bercakap secara direct. Jadi, abang boleh tak bang? Tolong saya fokus 15 minit je. Saya nak buat closing ni bang, ni buku ni cantik ni. Okey, boleh, dia kata tak ada masalah. Ada orang, dia buat keren, tengok kita atas lagi, dia main handphone dia 24 jam. Sakit jiwa kita tengok.
Jadi anda tak payah close orang macam tu. Anda bagi salam, bagi dia minum kopi, kata next time kita minum kopi je. Nanti saya ajar lagi topik tu. Macam mana kita pergi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, tetap dia akan join kita, dia akan buat. Sebab apa? Kalau dia faham bisnes yang kita buat ni, adakah dia free time, free money? Adakah kita hidup mewah tapi masa tak ada? Tapi di Volten, tengok, Alhamdulillah dengan izin Allah, bebas semua top-top leader kita. Hak mana ada income tu, nak tidur, nak bangun, nak buat. Cuma nak buat extra income, kita bergerak lagi. Supaya hasil tu, kalau dia punya target lagi besar, kita move lebih kuat. Jadi, itu satu part-part yang kita kena jaga. Jadi, bagaimana kita nak close? Anda jangan close orang tu, tengah dia tak fokus pada anda. Bagaimana keadaan kita bila nak close orang tu? Ni orang tu tak ready, dia nak bagi bila close, ambil masa yang pertama dalam sekitar 5 minit tu. Jangan direct. Katakan anda buat pertemuan tu, di posisi meja tu pun anda kena, sama zaman COVID-19 ni, pastikan dia berdepan dengan anda. Jangan duduk kiri dan kanan. Anda close orang tu, letak dia di sebelah kiri kanan. Anda tulis belah kanan, anda letak orang tu belah kanan. Kalau dia belah kiri, jangan buat macam tu. Dia mesti berdepan dengan anda, ataupun meja tu tepi. Kalau di meja lah, dia side. Maksudnya saya duduk depan ni, dia belah kiri. Kalau anda tu punya pen belah kanan, anda nak explain lagi belah kanan. Kalau anda guna tangan kiri, dia mesti duduk di side tepi belah kanan. Tapi sebab sekarang ni COVID-19, dia kena jarakkan, maka dia kena berdepan. Bubuh tepi kena saman anda. 1,500 jaga main-main. Jarak kurang satu tengah duduk closing, sekejap lagi polis main. Jahanam, duduk dalam lock up lagi. Jadi berdepan. Bila berdepan, jangan terus masuk duduk tu, buka point. Ni cik, baru ni ada orang close saya. Dia buat company lain. Dia tengok muka saya, dia kenal saya lah. Saya duk buat company, saya tahu dia full time. Dia tahu, duduk. Ni saya buat satu company, cikgu buat apa? Mari join dengan saya. Oh, ini company bagus. Saya buat Volten, saya dah fokus 2 tahun. Tak apa, buat Volten pun mari join dengan saya. Anda dengar tu, rasa terbakar hati tu. Saya buat Volten 2 tahun. Tak apa, buat Volten apa pun tak apa. Mari buat ni dengan saya. Rasanya saya nak ambil kayu tu, nak hempuk kepala. Apa benda, 2 tahun aku berkorban masa aku buat satu sukses. Untuk dia nak close, dia baru nak buat. Dan kita pun dah ada, Alhamdulillah dengan izin Allah tu ada income. Dia duduk closing juga. Main buat dengan saya ni. Okey, logik tak logik? Saya dah buat 2 tahun punya income berhempah pula untuk capai pendapatan. Dah dapat dengan izin Allah, dapat pula. Dia suruh saya pergi, mari buat dengan dia, start dengan kosong balik. Satu company tu mula dengan kosong balik. Dia tak boleh baca ke? Gila ke apa saya nak pergi buat? Saya dah berhempah pula kan? Itu jenis closing macam mana tu? Anda nak kata apa tu? Kalau closing macam tu. Itu dikira perut dia je. Orang nak jahanam, nak lingkup, masa orang punya pasal lah. Jangan hang join aku. Jadi saya bukan menarik tak dengar. Menyampah pun ada. Berlama buat closing pun nampak, ya Allah, closing tu nampak kira dia je. Closing tu penting diri kita je. Kau orang dapat income tahu, kau main duduk dengan aku. Supaya aku dapat duit. Bagus. Itu namanya kerbau. Tahu kerbau. Bukan lembu, kerbau. Patut dia jawab, oh tuan buat syarikat apa? Oh tuan buat syarikat, Alhamdulillah. Memang hebat, saya ni baru nak buat company ni tuan. Tapi kalau tuan dah buat 2 tahun jaya, tuan share lah sikit dengan saya. Kan? Bentuk kawan dulu. Sebab kita ingat, dalam bisnes kita ada risiko, betul tak? Ada company tu kadang-kadang dia berhenti. Walaupun hari ni dia tak sign up, dia buat company lain. Bila sebut saja bisnes, tidak ada syarikat bisnes yang 100% okey, yang tak ada risiko langsung. Sebut saja bisnes, tak kira lah Volten ke apa ke, risiko ada tak? Tetap ada risiko. Bank pun ada risiko. Apa, kilang semua ada risiko. COVID-19 lintang pukang habis kilang-kilang semua. Itu dipanggil risiko. Jadi, bila buat bisnes, kita ada risiko. Hari ini kita support dia. Macam saya buat dengan anda semua. Tak ada masalah anda buat apa pun bagi saya. Yang penting, anda sukses, bukan saya sukses. Anda sukses dulu. Walaupun anda buat company lain, contoh. Lah, apa masalahnya? Buat, saya tak kata only Volten the best. Tak ada pun. Kan? Anda dah duduk dalam tu, syarikat lain tu, anda dah, cikgu, saya dah 2 tahun. Saya teruskan. Nak dengar kelas saya, silakan. Saya tak condemn pun. Rezeki Allah, saya dah kata berulang kali, rezeki Allah bagi apa? Apa yang kita nak pancung company tu, pancung company ni, tak ada apalah. Buat saja. Yang penting, jaga perhubungan kita dengan baik. Mungkin satu hari itu kita tetap duduk bersama. Mana kita tahu?
Benda ni kita tak pernah bayangkan. Yang penting kita boleh minum kopi, boleh bentuk kawan. Dia ada ilmu, kita korek ilmu dia sikit. Dia perlu bantuan kita, kita tolong dia sikit. Kan bagus tu perhubungan macam tu. Kita membentuk aura positif dalam diri kita. Ini tak asal buat, mai duduk dengan saya. Tak apa, saya tolong bayar lagi. Saya dah buat 2 tahun dah. Tak apa, mai duduk dengan saya ni. Ini bagi bagus. Marketing plan dia, sistem dia canggih. Dia dia silap. Jadi itu closing apa benda tu. Saya kata, anda jangan buat close macam tu. Close tu kepentingan diri anda. Bukannya duk cerita tentang bisnes pun. Kira diri kita sendiri dapat lantak korang nak jadi apa kat dia. Itu mangkuk namanya. Closing teknik. Okey cikgu, bagaimana berdepan? Posisi tadi saya bagi tahu. Letakkan berdepan itu dan 5 minit. Jangan mulakan bisnes lagi. Duduk tanya khabar dulu. Supaya anda boleh tengok dia tu di kategori mana. Bila anda belajar nanti, anda belajar bagaimana nak mengenali orang tu. Jadi duduk tu dia buat keluar produk, kelepuk atas meja. Ni saya syarikat ni. Dia tak tengok handphone kawan tu tengah sibuk, tengah jawab handphone. Dia main belasah je. Lepas tu dia tak faham. Anda dah makan kuah je. Duduk tu menggeletar. Ada jenis takut pula. Duduk kawan tu tanya soalan, menggeletar dah. Sekali lagi tak jadi nak jawab. Takut nak jawab. Jadi sebenarnya anda duduk bagi salam pengenalan, duduk bersembang dulu. Kalau anda tengok dia sangat sibuk lah, katalah cikgu, memang saya ajak dia jumpa, saya tak cerita, saya nak cerita benda ni, tapi dia macam sibuk sangat, sekejap call. Anda tak payah closing masa tu. Hormat dia. Kalau anda closing pun, dia tengah duduk sibuk macam tu, dia tak boleh fokus. Buang masa ya. Paling-paling anda tinggalkan flyer dekat dia. Abang, dek, apa, kawan, ni saya ni buat ni, tak buatlah cara. Jadi benda ni, okey, kalau tuan free masa, tuan study lah. Ataupun, tak apa tuan, saya bebas masa. Tuan buatlah kerja tuan dulu bagi selesai. Sorry lah kalau saya mengganggu tuan. Saya ingat tuan okey, tapi terima kasih tuan boleh datang juga. Sibuk-sibuk tuan macam ni pun, saya panggil, ya Allah, rasa bersalah saya panggil tuan-tuan sibuk. Saya minta maaf banyak-banyak tuan. Dia akan kata, tak apa. Kan guna reverse psikologi tadi. Tak apa, boleh cerita. Tak apa, tuan sibuk sangat tu. Saya tak nak ganggu tuan lah. Tak apa tuan, nanti dalam masa saya ada lagi, saya ada masa lagi. Tuan buat dulu kerja tuan, nanti tuan ada masa tu kita kopi-kopi. Saya belanja tuan, minum kopi the bestnya. Kan dia relax dengar tu. Nanti dia akan jawab, tak apalah, saya boleh, tuan ambil masa, tuan cerita, tak apa. Tadi saya sibuk ni, dah saya settle lah benda ni. Dia akan fokus. Nampak, kita guna reverse psychology tadi, ni tak direct bubuh tadi, terkangkang kita. Jadi bila duduk, supaya dia hormat kita. Jadi sebelum dia nak hormat kita, kita hormat dia dulu. Ini tak, kita tak tahu hujung pangkai, kira nak belasah je. Itu terkangkang tu bila menaja orang. Bila anda nak closing orang tu, jahanam. Cuba duduk dulu. Kalau kita tengok dia sibuk sangat, buat apa kita nak explain? Lain kali bukan kita tak boleh jumpa dia, boleh apa? Tapi kalau dia ada orang tu berminat nak cerita, ada lagi satu kes, anda closing, dia nak closing anda. Macam mana nak buat? Anda buat appointment nak jumpa dia. Dia tengok-tengok dia buat lain company. Sekarang ni dalam hati dia macam mana? Dia bawa, kalau zaman dulu, sekarang ni buat online, dia pun bawa file, anda pun bawa file. Macam mana? Sekali lagi dia close anda close dia. Berlawan pula. Syarikat aku. Ni hal tu yang jadi, kita condemn syarikat dia buat condemn syarikat kita. Kita berperang dua, bukan buat closing tu namanya. Kalau cerita Piramli, ni kalau kepala bapak engkau ni, kalau cerita Piramli lah, dia buat kata macam tu. Dia mula berlawan, bertengkar pula dah. Anda tak perlu. Leader, saya beritahu, anda tak perlu. Kalau dia datang-datang, anda tengok dia buat closing anda dengarkan saja. Anda dengarkan saja, tidak ada masalah. Tak ada gunanya anda close dia. Cuma, anda ada technical. Anda tak apa, puji syarikat dia. Memang bagus tuan buat. Tapi sebab saya dah lama, saya dah setahun lebih dekat syarikat saya ni. Jadi saya pun adalah income sikit-sikit. Taklah besar sangat. Ni kalau anda ada flyers, ada yang ada income anda atau income kawan-kawan anda, ni saya buat ni. Alhamdulillah lah, slow-slow dapat kereta free sebiji, tapi taklah sekuat orang lain kan. Ada orang hebat-hebat. Jadi reverse. Saya slow bro, buat setahun lebih, dapatlah rumah sebiji free. Tapi banyak orang lain lagi, dia orang dapat kereta mewah, dapat apa. Bro, saya buat saya dapat dah gelang emas 5,000 free company bagi, tapi yang tu kecil je. Kau banyak orang lagi dapat apa. Tak apa, tuan buat company tuan lagi hebat. Puji company dia, kita belasah slow-slow kat belakang. Kita puji company dia, jangan duk kita cerita slow je.
Tu upline saya tu, upline saya, hak tadi saya tu, alhamdulillah dia dapatlah kereta biasa je 600,000 sebelum. Free. Slow dia bagi. Dia mula dengar. Terus dia tutup buku. Oh ya, mak, alamak. Silap orang aku beri sponsor ni. Biar dia yang fikir. Jangan kita pula belasah dia. Kita jangan dosa dia. Hantar silap orang lah bro. Aku buat hantar dah. Rumah dapat, kereta dapat. Semua dapat. Hang apa? Benda ni yang anda buat salah. Jangan buat macam tu. Tiap dia. Sebab apa? Realiti ni dia tahu, kita tahu. Dalam closing, kita yang pentingnya walaupun orang tu tak bersetuju. Tapi di hati dia tahu betul. Kan panggil kita kan mulut cakap lain, hati lain. Bila kita buat closing, mulut cerita lain, hati lain. Manusia tak dapat, jarang jumpa mulut supeng hati. Mulut tu macam ni. Tak apa, tuan buatlah bisnes macam ni. InsyaAllah tu dalam hati bila lah nak masuk premium. Kalau masuk premium, pay 1,000. Mulut tu cerita lain, hati tu lain. Tu yang saya kata kita fail. Dia nak selari. Nak tolong cakap, nak tolong cekuk dengan hati, nak tolong. Betul-betul. Kalau dia dah sukses, sudahlah. Kan? Jadi, bila nak buat close tu. Jadi, cikgu macam mana kita close? Katakan saya punya upline, saya bawa prospek, tapi saya nak, kita tolong explain. Posisi tu kena tengok juga. Bila closing teknik dah tadi, kita dah belajar teknik closing dah macam mana. Saya cerita, dia cerita. Saya explain, dia pun tolong explain. Haram. Dia panggil kita, tolong buat closing. Kita pun dia bawa satu prospek. Kita pun close. Kita cakap sepatah. Dia tadi yang minta tolong tadi, jadi member kawan kita tadi, dia pula, kita cerita sepatah, dia cerita 10 patah. Kita cerita, dia cerita. Itu bagi dia bercakap. Anda diam. Yang dia panggil kita tu buat apa? Jadi benda-benda ni semua anda kena take care. Benda-benda ni semua take care bila buat closing. Bila kita jemput anda punya leader di atas untuk closing, anda sebelah diam saja. Jangan sepatas sehingga dapat keizinan daripada orang tu supaya kita bercakap. Dan bercakap pula jangan lebih. Masa dia kalau boleh secepat yang mungkin 30 minit sudah. Untuk introduction tu supaya dia faham secara am. Kecuali kita punya prospek tu dia minta. Cuba explain detail sikit. Dia minta. Itu okey. Jangan anda meraban duduk-duduk tu. Kadang-kadang anda bercakap tu non-stop bercakap. Semalam saya dah ajar dah basic. Dua arah. Jangan satu arah. Ni closing kita ni gairah sangat ni. Bang. Dulu dia yang kawan tu dengar mata kelipah tengok atas bawah. Dia ni lepas tu duduk satu kedai tu dengar suara kita punya gairah ni. Closing kang. Kawan tu tengok dia ni cakap apa atas bawah. Saya cakap closing teknik control dekat sini. Walaupun macam mana guna hati ni control. Relax. Banyak dia cakap okey tanya dia soalan. Bro buat bisnes apa? Nak tunggu dia jawab. Oh saya buat macam ni je, bisnes macam ni, keluar macam ni kan. Jangan. Jadi anda banyak menggunakan dua hala. Jangan one way. Kecuali bahagian closing terakhir. Bahagian closing terakhir tu minta izin. Bos, boleh tak saya ambil masa 5 minit bos saya explain detail sikit bab ni. Bab ni detail. Minta izin. Nah, dia respect. Budak ni bagus. Dia nak cakap satu, kita minta izin. Kan best kita dengar macam tu. Ni tak, jangan main belasah je. Sampai orang keliling rumah, bilik rumah lah, keliling duduk sebelah kedai kopi tu tengok kita. Dia ni duk buat ceramah apa ni? Pening kepala. Jadi closing tu, daripada saya ajar semalam yang kita punya tutorial 3, tutorial 4 tu sampai reverse psychology. Yang hari ni tu bahagian kita punya gerakan. Gerakan tadi. Ni topik ni sebenarnya bahagian gerakan tadi. Kedudukan kita, cara bercakap, teknik bercakap. Jangan syok sendiri. Lepas tu, yang pantangnya kalau kita, macam saya bagi tahu, kita ni, dia kenal kita. Dia tahu background kita. Dia lebih sukses pada kita. Macam mana? Dia lebih sukses pada kita. Dia ada syarikat sendiri, dia ada bisnes. Kita duk cak ayam lagi. You gunakan reverse psychology. Jenis ni, jangan berani nak tiap diri anda. Orang ni selalu dia tengok anda je. Biasanya dia cap kereta anda tu. Sebab tu banyak kereta, orang beli kereta mewah. Kenapa anda tengok banyak jutawan, rumah buruk, tak apa. Kereta mewah kena beli. Sebab apa? Nak berdepan dengan orang tu. Dia akan tengok hal-hal. Sebelum bercakap, dia akan tengok dulu hal-hal ni. Dia tengok dressing. Pakai selipar cabuk, selipar pun harga RM2. Dia akan lintas tu. Pakai yang kan semalam saya beritahu. Dia tengok baju seluar buruk je. Ya Allah, t-shirt zaman Jepun tu pakai lagi. Tapi duit ribu-ribu. Betul ke dia orang ni?
Sebab tu saya kata pakaian tu, kalau bayangkan dengan smartnya pakai dressing duduk, pakai kereta mewah, berdepan dengan tok lidah. Itu satu kaedah juga. Direct itu dipanggil direct. Tapi kalau menggunakan reverse, bawa kereta buruk tadi. Saya ajar tadi. Tengok berdepan dengan orang macam mana. Kalau Hak John ni, dia pun cakap besar dulu. Anda jangan lawan dia. Alah, aku tengok aku punya bonus macam ni, dia punya. Dia pula cerita besar pada anda. Anda tokok tambah lagi. Puji, tuan memang hebat. Tuan kau punya tuan. Saya kalau dapat tuan. Jangan lawan dia. Saya dah kata dah. Dalam buat closing teknik, jangan timbul hal negatif. Kalau dia tu jenis suka dipuji, tiap lagi. Bagi dia seronok. Lepas tu slow tarik masuk. Slow buat closing balik supaya last kali dia terdiam tengok. Dia mula lemak. Jadi itu kena jaga bila buat closing. Okey, part-part tu sampai anda closing, nanti result dia akan keluar gitu. Bila dia faham benda tu, anda tengok satu ketika bila anda berjaya close orang tu, dia kadang-kadang beli package yang bagus. Beli. Tiba-tiba 2 hari hilang. Call pun tak jawab. Sebab apa? Ada racun duk tembak dia. Jadi seterusnya bahagian anda buat closing, anda kena buat pertahanan diri. Tadi direct anda bercakap, tapi selepas dia balik closing anda tadi, anda akan tengok seteru musuh banyak dekat luar sana. Ada orang dia akan serang anda. Sebab tu ada tengok, dia dah beli produk, dah jadi ejen dah. Tapi 2 hari kau tak mau jawab. Sebab apa? Bahagian closing cantik dah. Mungkin dia masuk tu pasal dia menyampah kat anda pun ada juga. Cakap banyak sangat, tak apalah aku bayarlah. Nak beli produk jadi ejen lah. Lepas tu dia hilang. Maksudnya dia tak payah jumpa dah. Aku dah selesai dah apa yang kau nak sebagai kawan, dia kata. Kau nak aku jadi ejen? Aku dah jadi ejen apa? Aku respect kau apa? Tapi aku tak nak buat. Sebab tu saya kata jaga perhubungan tu. Jaga kita mencari semalam. Be honest. Bila kita buat be honest ni, dia akan trust kita. Kenapa saya ajar di kelas malam, tutorial semalam, yang paling penting buat dengan hati kita. Hati kita inilah yang akan mengekalkan barrier penghalang apabila orang tu nanti tak berjumpa dengan kita, dia berada di luar, dia akan suka dengan kita, dia seronok kita honest dengan dia, dia seronok berkawan dan buat bisnes dengan kita. So, pertahanan tu kuat. Supaya dia nanti diserang oleh kita punya company atau kawan-kawan kita yang dia akan diserang. Sebab manusia di Malaysia ni, di dunia ni, sama saja. Kalau kita bercakap tentang sukses, kita nak buat sesuatu, banyak orang serang kita. Wah, kita buat satu bisnes yang bagus, Pak. Tak kisahlah jadi, tak jadi. Tapi ini satu usaha kita. Cuba anda buat satu usaha. Hari ni kita buatlah satu company A. Kita jadi sale produk ni. Kita nak masuk company. Dia tengok kita, dia kata, bro, tak payah. Kawan-kawan kita, dia attack kita. Wah, tak ada kena-mengena dengan dia. Wah, alamak, buat benda tu tak payahlah bawa bisnes tu. Wah, kita nak buat bisnes benda baik tu. Tapi dia lebih suka kita tak buat apa-apa. Tapi kalau ajak pergi karaoke, dulu ada karaoke lah, susah sikit. Laju je ajak pergi. Jadi benda-benda ni anda kena, walaupun benda tu biasa anda menghadapi. Kan? Anda dengar ceramah saya tahu anda pun menghadapi benda tu. Tapi pernah tak anda gunakan benda tu, simpan dan cuba mengatasi dia. Supaya semua hal negatif itu akhirnya menjadi positif. Ingat tak topik yang pertama? Saya pernah cerita negatif, zero, positif. Video tu masih ada lagi. Negatif, zero, positif. Bila anda berdepan dengan orang yang negatif, bila buat closing orang yang negatif, anda jangan berangan terus nak jadi dia positif. Tidak. Takkan jadi. Anda neutralkan dulu. Jadi closing kita, bila kita bercakap tu, kita neutralkan. Jangan anda ingat, bila dia kadang-kadang dia menyerang kita, kita close dia, tapi dia attack kita. Dia serang kita. Anda jangan lawan dia. Dia negatif, saya ingat tak? Nak jadikan orang tu positif, jangan secara direct, tak akan boleh. Neutralkan dulu, jadikan kosong. Sebab dia ada 3, negatif, kata 1, negatif 1, kosong, positif 1. Faham tak? Jadi, anda jangan orang tu negatif, terus jadi positif. Tidak. Neutralkan tu maksudnya, negatif pun tidak, positif pun tidak. Dia natural saja. Kosong tu natural. Negatif gagal pun dah, sukses pun dah, tengah-tengah. Jahat pun dah, baik pun dah, tapi tengah-tengah. Natural. Normal. Jadi anda perlu, orang yang anda close itu,
perlu neutralkan dia. Jadi macam mana nak neutralkan dia? Neutralkan kita. Biar kita neutral secara indirect. Kau takkan nak cerita dia, bro diam sikit boleh tak? Cuba tenang sikit, kita gisam macam tu. Kan salah tu. Jadi kita neutralkan diri kita supaya dia tengok kita. Nak condemn diri kita, dia akan baca. Dia akan baca. Semalam kan main tu dia akan baca. Dia akan study kita. Bila study kita, di situlah kita tunjuk. Kita neutralkan dia. Kosong. Selepas dia neutral, hubungan kita akan jadi baik dengan dia. Neutral tu maksudnya biasa. Tapi dia tetap baik. Kita tak bermasalah dengan dia. Kemudian barulah anda positifkan dia. Jadi bermula daripada negatif, satu, neutralkan dia, kosong. Kemudian positifkan dia, positif, satu. Dan anda akan sukses. Jadi dia perlukan time, perlukan masa. Ingat, untuk create leader, nak dapat, kita nak close satu orang yang hebat, dia tak semudah itu. Tak, anda jangan ingat, hari ini anda pergi jumpa, hari ini dia join. Tidak, kadang-kadang dia relax 3 bulan. Dia tengok, macam saya beritahu semalam. Dia akan study, sebab orang tu, bila dia mula buat sesuatu tu, dia tak berhenti dah. Jadi macam mana? Contoh saya beritahu kepada anda. Banyak orang begitu gairah. Bila buat closing, dan dia dapat top sign up tu, dia rasa seronok sangat. Anda sign up tu lain. Create leader ni lain. Sign up tu, kadang-kadang dia sign up, kita mungkin dapat commission pada tu, kemudian itu last. So, apa kesilapan yang kita buat? Kerja kita, rajin buat presentation. Rajin kita buat closing. Tapi closing tak habis, tahu tak? Closing tak habis. Bila saya namakan dia closing, anda nak buat closing, waktu closing tu, suruh dia menyertai kita. Kita ajar dia satu bisnes yang hebat. Lepas tu, tindakan. Kita perlu buat closing yang kedua. Closing yang kedua, supaya dia mengekalkan, tidak ada tolak tarik dia. Tapi kita buat closing yang pertama saja, iaitu dia jadi ejen. Lepas tu kita selesaikan. Habis dah. Dia pergi buat closing yang kedua. Orang lain pula. Lepas tu dia pergi orang ketiga. Dia pergi ke orang keempat. Buat closing panjang bro. Kalau saya nak cerita buat closing panjang, ni closing, baru closing untuk jadi ejen. Lepas tu closing, create pemahaman. Bagaimana supaya dia mau belajar. Di otak tu, supaya dia pemalas, dia berkarat dah otak dia tu. Dia nak belajar. Anda kena close dia. Lepas tu close untuk action, tindakan. Masih dalam topik closing. Dan barulah anda tengok result yang dia dapat. So ada 2 closing lagi kita kena belajar. Ni 2 tutorial. Baru topik nak buat sponsor, nak create orang tu jadi ejen. Belum lagi. Jadi apa sebab semua orang tak boleh cipta grup? Kerana dia tak buat closing yang kedua dan ketiga. Dia buat closing yang pertama saja. Buat apa? Closing pertama. Pergi jumpa, closing yang pertama. Pergi jumpa, lagi closing yang pertama. So, cikgu, banyak dah. Saya jemput orang stand up bawah saya. Banyak. Tapi mati semua. Salah siapa? Salah anda. Anda ada 3 closing, bentuk closing yang anda kena lakukan untuk anda create team. Topik saya tadi, pasukan. Untuk bentuk pasukan, 3 hal tu kena buat dulu. Masalah anda buat 1. Cikgu, saya tak pandai lah hal kedua tu nak closing. Gunakan kuasa anda punya upline, jaringan anda. Di situlah kepentingan dia. Tapi jangan memang jenis mangkuk ni, dia malas nak belajar, dia gantung ke orang siang malam. Itu sebab kita fail. Sebab bila kita ada sikap closing yang kedua tu, kita bergantung dekat orang lain, nak tengok sistem pun kita malas. Disebabkan kita malas, bukan kita tak pandai. Kita malas, kita lepaskan closing teknik itu kepada kita punya orang lain. Dan menyebabkan yang prospek tadi, yang dia nak senang, dia tak percaya kepada kita. Dan akhirnya, dia juga akan stop. Sebab yang cerita bisnes engkau, yang close aku untuk jadi engkau, tapi engkau buat apa kat aku? Jadi, kena belajar. Sebab tu saya kata, kelas tu yang HQ buat, tak kira lah company apa pun, mesti ada kelas training kan? Dia ajar tadi, yang baru kita punya World Temple ada buat. Dia ajar apa tu? Close yang kedua. Lepas tu next lagi, close yang ketiga. Lepas close yang ketiga, semua dah okey. Bagaimana nak bina kumpulan? Tim, pasukan. Dapat income kita, make sure dari pasukan. Ada cikgu, saya nak tunjuk hebat je. Jadi kerja kita close nak tunjuk kita hebat. Kita close orang nak tunjuk kita hebat. Kita bina grup nak tunjuk kita hebat. Jahanam. Orang tengok result, bukan orang tengok kita hebat. Hebatnya kita dalam bisnes ni apabila hasil tu tercapai. Itu baru kita hebat. Tapi kalau masih tunggal langgang,
kita perlu bentuk pasukan. Jadi closing untuk sampai ke tahap pasukan itu, anda kena duduk dekat 3 teknik. 1, close untuk dia percaya tentang bisnes kita. 2, tindakan dia. Apa knowledge yang perlu dia belajar, kita kena close dia. Lepas tu dah dia belajar, pandai, kita kena close dia. Bagaimana untuk dia bertindak. Supaya dia mau bertindak. Ada orang kita tak boleh nak close dia. Dia faham tapi dia tak mau buat. Malah dia. Jadi kena pakai closing teknik. Bukan motivasi. Bukan motivasi. Ada orang ditukar jadi motivator. Itu jahanam. Kawan tu nak ajar kita pergi motivate dia. Orang kena motivate tu nanti. Last kali ada topik dia. Dia tak tahu nak bezakan antara closing teknik dan juga motivasi punya part dekat mana. Dia main hentam je. Buat pro. Asal jumpa motivasi. Asal jumpa motivasi. Jumpa dah grup itu. Dia yang prospek anda tu apa pun tak tahu. Kerja untuk motivasi. Anda supaya buat motivasi dekat dia supaya suruh dia pergi berperang tapi tak ajar teknik. Senjata tak bagi. Guna senapang tak bagi. Nak tembak macam mana tak belajar tapi jom kita serang. Jom. Hari ni kita pergi. Matilah semua kena tembak. Belajar teknik tu dulu. Kelengkapan kita tu untuk create baru tindakan terakhir tu baru kita buat motivation dia macam mana. Supaya motivation ni untuk apa? Saya tanya anda, motivation ni untuk apa? Dalam bisnes, motivation ni untuk adalah time, masa, target kita. Supaya target itu dia tercapai pada target masa yang dia hendak, kita pun capai target pada masa yang kita hendak. Untuk move itu, dia adalah satu peperangan. Peperangan itulah yang perlukan motivasi diri yang kuat dengan kelengkapan yang sudah ada. Semua pengetahuan dah ada, yang kita move sekarang adalah satu lagi hal, masa. Baru kita nampak. Sekarang kita main hentam. Tah motivasi kawan tu apa. Betul motivate kawan. Yang dia pun mata kelipah atas bawah. Hang ajar aku bagi semangat. Tapi buat apa aku pun tak tahu. Sistem macam mana pun tak tahu. Nak tekan ni tak tahu. Tapi motivasi hadir semua tempat. Motivate kedua. Semangat gila ni. Semangat apa? Perang mesti kalah punya. Anda pergi berperang garanti kalah. Sebab apa? Nak pegang senapan berat pun tak tahu. Nak isi peluru. Tak tahu peluru buat peluru kapok. Peluru kapok tembak bukan mati. Nak pergi berperang. Pegang senapan berat. Tak larat sakit lutut. Jadi dia pergi buat motivasi. Knowledge tak ada apa yang saya tadi. Jadi kita tak ada ilmu untuk kita buat closing. Closing ni supaya kita faham semua apa yang kita nak buat. Dalam bahasa bodohnya closing ni apa? Kita close supaya orang tu setuju. Orang tu nak buat dengan satu sistem bisnes yang luar biasa. Supaya dia nampak, oh lama, baru aku tahu. Sebenarnya nak sukses ni tak payah keluar modal besar. Tapi macam tu juga aku buat bisnes lain pun kerja susah juga. Yang ni pun susah juga. Yang sana susah. Yang sana susah ada risiko. Yang sana susah ada limit income. Sini susah. Dia no limit income. Susah. Risiko aku tak payah tanggung. Semua company tanggung. Wow, dia nampak macam tu. Jadi, nak bagi dia faham contoh benda macam tu, kita kena buat closing. Itu yang maksud saya, apa beza closing dengan motivation? Dok bagi motivasi, tapi pengetahuan tak ada. Yang tu anda tengok grup mati. Yang hairannya, dia pergi jemput grup ni seorang, tak habis baru masuk kita punya closing stage 1, dia pergi yang kedua. Orang yang kedua, stage 1 juga. Orang ketiga, lepas tu grup tu mati semua. Lepas tu dia pening kepala, dia tepuk, ya Allah, cik, aku tanya ramai orang, tapi seorang mati semua. Inilah jawapan dia, saya tolong jawab kat anda. Anda hanya pergi stage 1, stage 2 tak mau. Yang stage 2, dia pun tak mau pergi. Bukannya hak dia sponsor tadi, dia yang close tu pun tak nak pergi. Tak nak belajar. Hak ketiga lagi lah. Hak kedua pun, upline dia kena pujuk. Jomlah. Anda pernah tak jadi, anda jadi upline, anda duk pujuk. Jomlah, jom kita ada training ni, jom. Pujuk siapa? Pujuk leader. Yang kita panggil dia leader yang dah buat kat setahun dah tu. Tapi degil, tak nak. Dia duk pakai kepala dia juga. Kita kata jomlah, kita belajar yang ni, stage kedua. Lepas tu stage ketiga. Tak nak dia, tak nak. Jadi, bila tak nak, dia buat stage 1 je. Alah, saya duk buat apa? Hari-hari saya buat apa? Tengok, bukan saya tak buat. Ya, kau buat stage 1, kau dapat result macam tu je. Ceritanya kita nak sukses dalam bisnes. Ceritanya kita buat ni bersungguh-sungguh, bermati-matian supaya selesai kita punya target apa kita buat bisnes ni. Sebenarnya kita nak apa? Kan dah kita cerita dalam sesi 1 hari tu saya dah bagi tahu. Free time, free money. Selesai tak dapat free time, free money pun tak apa peringkat awal. Tapi boleh selesaikan kita punya keperluan kita.
Tak dapat kemahuan pun tak apa. Keperluan dulu, selesaikan keperluan. Dah settle tu, baru kita bercakap tentang kemahuan. Jadi langkah-langkah tu kena ambil tahu. Jadi ada orang dia faham. Saya cakap ni semua orang faham. Saya pun faham. Tapi masalah susunan tu kita tak tahu. Apa yang kita belasah bila kita buat tu kita hentam je. Lepas tu kita mengamuk seorang-seorang. Kan? Jadi pergi kepada stage 3. Stage 3. Maksudnya tadi kita dah buat closing, perkenalan. Kedua, kita buat atas mana tadi, belajar. Close orang tu supaya dia belajar. Kita kena close dia. Supaya dia berminat. Jadi macam mana teknik nak close tu nantilah. Ada masa nanti saya akan explain yang tu. Dan yang ketiga, bagaimana dia akan berhasil. Stage ketiga, membentuk pasukan itu. Bila dah ada tu, kita nak time kan masa. Jadi cepatnya income kita masa tu, free time, free money. Bebas masa, bebas apabila anda berdiam, tapi duit itu bekerja untuk anda. So, bagaimana nak bentuk itu? Ia membentuk pasukan. Mesti kena bentuk pasukan. Anda jangan tunjuk hero seorang-seorang. Teamwork. Jadi, sebelum saya tamatkan saya punya video ni, saya ambil masa sedikit untuk next kita punya tu, cara dia nak membentuk pasukan. Yang tadi, untuk bahagian closing, saya akan sikit-sikit tambah. Dalam topik berikutnya ni adalah bentuk pasukan. Dia juga relate dengan closing teknik tadi. Jadi, dia ada dua juga video dia untuk habiskan topik tu. Jadi, saya akan campur juga dengan yang semua. Jadi bahagian yang ni bagaimana bentuk pasukan. Kepentingan membentuk pasukan, bukan membentuk ramai orang di bawah anda. Oh ramainya aku kerja tengok ramai pasti mati semua. Bukan soal tu. Soalnya berapa sale yang kita boleh buat. Point dia bukan berapa ramai di bawah kita, tapi berapa banyak kita punya CV. Kalau dalam konten dipanggil CV. CV tu berapa kita boleh buat. Dulu panggil PV, sekarang panggil CV. Berapa CV kita sehari? Kalau kita nak daily income, betul tak? Sebab kita punya commission dibayar setiap hari dan kita punya asset dikira sebulan, dia kira setiap bulan. Jadi ada dua tu. Tapi anda yang buat company lain mesti ada law anda juga kan. Jadi follow anda punya peraturan. Buat target tu mengikut anda punya company. Ikut peraturan company anda betul-betul. Target tu macam mana? Macam saya di Bolton. Okey. Jadi bila kita buat, kita kena tahu. Dua, bagaimana kita bukan nak berapa ramai orang duduk di bawah kita, tapi berapa besar CV kita sehari. Point. Kalau dulu bahasa dia panggil PV. PV sehari. Jadi berapa kita dapat kita punya RP point sehari, seminggu, sebulan. Berapa RP point? Jadi dia bergantung kepada mana? CV ataupun dulu sebut PV, sekarang kita pakai CV. Jadi benda itulah adalah dia punya hujung sekali. Tindakan kita apa, hero kita ke, bodoh kita ke, cerdik kita ke, dia bergantung kepada result. So result di sini dalam bisnes kita ni adalah CV dan juga RP point. Lepas tu apa lagi cikgu? Kekalkan dia. Sekurang-kurang jangan bagi dia turun. Kekalkan dia supaya income anda tetap. Terbaik, naikkan dia. Kan senang je saya ajar dah. Jangan buat bulan ni naik, bulan depan turun. Sama lah dengan saya bercakap, berlaku juga macam tu kan. Jadi macam mana kita nak kekalkan? Jadi kita tahu, bila kita buat bisnes kita tahu, tindakan kita daripada mula kita jadi ejen, untuk sukses tu kita A to Z tahu. So bila kita nak capai, bukan penting berapa ribu orang di bawah kita tunjuk hero, tengok downline ke beribu, tapi kalau mati semua PV sehari, satu set produk yang beli nak buat apa? Bina kumpulan bahagian sale. Walaupun grup tak ramai, tapi mereka semua tu pandai buat sale, pandai buat communication, lebih baik. Yang penting sebulan berapa income, sehari berapa dapat. Itulah resultnya. Time bila. Jadi cara kaedah yang terbaik adalah membentuk pasukan. Kenapa penting bentuk pasukan? Dengar baik-baik. Bentuk pasukan ni contoh. Anda kalau buat closing, tadi buat closing, anda perlukan time berapa untuk seorang? Anda buat closing. Paling-paling 1 jam. 30 minit buat closing, 30 minit bersembang. Ataupun 45 minit. Paling dahsyat 2 jam. Ada lagi mangkuk 6 jam. Closing saja dekat 6 jam. Sampai kawan tu duduk tidur, duduk closing lagi. Itu gila namanya. Jadi, kita buat closing. Saya tanya anda, 1 jam, kita ambil 1 jam lah. Anda buat closing dengan modal anda keluar 1 jam seorang. Anda nak bina 40 orang dalam rangkaian anda. Berapa jam? Anda ambil purata, seorang sejam. 40 orang, 40 jam.
40 jam. Nak jumpa masa nak habis, nak tentukan 40 jam. Okey, tengok. Apakah kepentingan teamwork itu? Saya buat program pun sama. Tengok. Sekali saya present, katakan ada 40 orang dekat saya punya bilik meeting. Saya aturkan tu 40 orang. Tanpa mereka sedari, saya menggunakan 2 jam close 40 orang. Kesilapan kita buat apa? Kita guna 40 jam untuk close 40 orang. Okey, apa beza kita punya CV point? Tadi kita buat tadi dengan orang ni buat. Siapa yang penat? Siapa yang habis modal? Siapa yang akan jadikan anda rasa give up buat kerja? Sebab bukan salah pergi jumpa untuk bukan salah, tapi jangan selama-lamanya anda nak move kaedah macam tu. Belajar buat kita punya presentation. Sebab apa? Time, masa penting. Sale kita besar disebabkan masa kita tu. Kalau kita, cikgu, saya 40 orang juga, tapi berapa masa anda? 40 jam. Minyak habis, duit perbelanjaan habis, costing tinggi. Saya buat berapa? 40 orang juga. 2 jam. Berapa masa saya save? 40 jam tolak 2 jam. 38 jam saya save. Jadi siapa laju? Perkembangan dia. Contohlah ni saya cerita. Contoh. Anda buat 2 presentation, saya buat 2 presentation. Anda buat 2 presentation baru 2 orang, saya buat 2 presentation 80 orang. 1 presentation 40 orang. Contoh. Anda nampak tak tu? Orang lain buat 3 presentation 120 orang, anda baru buat 3 orang. Jadi soalan saya, kenapa aku terlalu lambat untuk sukses? Dan akhirnya aku tidak sukses. Ini adalah salah satu jawapan dia. Perbezaan leader dengan leady. Jadi, cikgu, saya nak present. Anda usahakan. Cikgu, macam mana nak bina grup besar? Bila kita ada buat macam HQ buat tu. Ada upline kita buat. Fokus bahagian prospecting. Iaitu anda tak pandai close orang. Tak apa. Jemput orang pergi. Sekarang kan boleh juga buat kita punya. Anda fokus kat situ. Di mana bahagian anda punya presentation, bahagian closing, anda tak pandai. Cikgu, saya nak close. Akan ramai kita langsung tak pandai closing. Gunakan speaker tu yang buat closing. Anda fokus kat mana? Hari yang nak ada presentation tu, pulun sungguh-sungguh bawa ramai-ramai pergi. Supaya senang kerja aku tadi. Aku pergi cari 4 orang tu, aku tak payah present. Speaker tu tolong present. Aku tadi top up sikit-sikit je. Minggu depan, ajar dia orang ni pula. Semua yang ajar tadi sebab ini dipanggil teamwork. Bukan kena nak buat seorang-seorang. Kita buat ramai-ramai apa? Kepentingan kita. Tapi kalau kita pun tak nak berkawan dengan orang, tak nak bercampur dengan orang, upline pun kita tak kenal, kita closing. Kita punya prospek di bawah pun, upline pun tak tahu siapa dia. Tak kenal pun. Jadi, upline tengok muka kita je lah. Ini nak sukses macam mana? Jadi, kita sponsor mati. Kita bina grup mati. Kerana ilmu tu sampai sekerat saja. Upline pun tak tahu. Lepas tu kita pun pontin. Ada program yang kita buat, kita tak fokus. Kita dah gila seronok sungguh kita pergi sponsor orang. Wah, ni ada appointment. Ada ayat ni. Malam ni HQ buat presentation. Ada upline kita buat presentation. Kita kata, Allah tak boleh bro, malam ni aku nak pergi sponsor orang. Dia duduk gila nak sponsor. Seronok kan? Di sponsor hari ni dapat duit. Dia dapat tu, berhenti sponsor, berhentilah duit tu. Teamwork, bentuk pasukan itu. Di waktu anda berhenti, pasukan anda bergerak. Itu yang power. So, teamwork tu macam mana bentuk? Daripada kita punya presentation tadi. So, kita kenalkan 4 orang. 4 orang, contohlah. Saya bagi contoh 4 orang. 4 orang tu watak dia macam kita. Tapi saya ni mangkuk cikgu. Jadi, itu kesilapan dia. Nak bina 4 orang ni, dia pun jadi macam kita juga. Mangkuk macam kita. Presentation tak nak pergi. Ada orang buat network, dia sendiri malas nak pergi training. Agak-agak grup dia pergi tak? Dia sendiri negatif dan dia nak di bawah tu positif. Masuk akal tak? Negatif 1, campur 1, jawapannya kosong. Tu yang tak dapat tu. Dia negatif, dia suruh orang lain jadi positif. Anda yang tunjuk contoh dulu. Kan bahagian kita, dia tengok kita dulu. Jadi kita yang usahakan setiap program tu hadir.
training, kita belajar sama-sama. Dia tengok kita, ni kita tak pergi, lepas tu kita nak grup kita hidup. Bila kita negatif, automatic, total grup kita semua negatif dan kita fail. Lepas tu kita marah, teruk betul nak buat. Sebenarnya sebab saya kata, dalam bisnes ni bukannya susah mana pun. Kalau anda mengatakan kita buat dalam bidang e-commerce ke, networking ke ni susah, bisnes lain pun sama lah susah. Restoran tu anda nampak je hari dia bayar duit, bayar makan. Tapi subuh-subuh anda tengok 3 pagi dia orang dah bangun, masak apa, semua orang kerja, lari pekerja. Problem sama juga. Anda yang pernah buat bisnes anda tahulah. Bisnes apa pun serupa. Kalau anda kata buat susah, fair lah. Apa beza kita dengan company lain? Kita boleh collect million dengan modal yang tak ada modal. Susah, lakukan saja apa yang syarikat lain, yang company lain, bisnes lain lakukan. Kita pun lakukan benda yang sama apa. Mana ada benda senang. Tetapi yang membezakan kita, bila kita touch sesuatu, kita boleh stop. Kita boleh slow down. Tapi income kita tak slow. Kita berhenti, income tak berhenti. Itu perbezaan dia. Hebatnya bisnes e-commerce ni, di waktu kita berhenti, income tak berhenti. Kalau kita buka restoran, kita tutup hari ni, income pun tutup hari tu. Itu beza dia. You decide. Ini bukan soal main-main. Ini walaupun kita tengok. Jadi, kalau anda rasa fail, anda rasa give up, itu natural, biasa. Semua bisnes rasa macam tu. Anda tak perlu rasa pening kepala. Bila kita nak masuk satu bidang yang menjanjikan income kita, keuntungan yang hebat, biasalah dia ada problem. Anda tak faham, tak apa. Anda rasa penat sikit. Awal-awal bukan selamanya kita akan penat. Bukan selamanya kita akan rajin. Sampai masa tertentu yang anda dah tetapkan nak capai bila, kemudian buat kerja. Apa jadi pun learn, belajar. Belajar untuk kita jadi, kenapa aku fail? Kenapa aku tak dapat belajar? Why? Bila dia ada perkataan why di situ, dia mesti ada sebab. Benda itu berlaku, mesti ada sebab. Kenapa aku gagal? Ada sebab. Kenapa aku berjaya? Ada sebab. Kenapa aku tak pergi? Ada sebab. Mesti ada sebab. So, jawab perkataan itu. Why? Dan learn. Belajar. Saya percaya semua orang ada kekuatan ni. Cuma hantu raya yang ada dalam diri kita tu, suka kita tengok mata ke. Kan topik first, salah orang tu salah, orang ni salah, orang tu bodoh. Aku ni dia, orang tu salah. Orang ni tak dia, aku salah. Aku dulu tu, orang tu salah. Fail Faisal, mak aku salah. Aku dulu sekolah bodoh, mak aku. Mak aku dulu, mak kita pun kita salahkan. Bahawa kita mangku, mak dah hantar pergi sekolah. Exam, mak aku tak kejut aku hari tu pergi sekolah. Aizal fail. Cikgu tu tak mengajar aku betul-betul tu, aku bodoh tu. Ramai orang macam tu buat bisnes gagal. Salah apply, salah company, salah. Jangan jadi orang gila macam tu. Tak payah. Kita yang nak sukses. Kita kena percaya diri sendiri. Betul tak? Apa benda barrier yang kita laku, company lain pun lakukan. Jadi macam mana kita nak berbentuk, teamwork tu, pasukan tu penting. Jadi bentukkan kurang-kurangnya. Kalau dapat 2 orang bentuk pasukan yang bijak melakukan semua, 4 orang, Allah kaya anda. Jadi macam mana nak dapat tu? Bantu dia orang. Turun segala ilmu. Anda tak lepas, minta berkawan, berkenalan dengan sifu-sifu kita di atas sana. Supaya mereka ni berurusan dengan orang. Jadi kita share. Kita pakar bahagian ni, A pakar bahagian A. B, kita bahagian B. Tapi A kita tahu. Maka A, kita faham tapi kita tak pandai nak close. Jadi ada upline kita yang bahagian tu. Berjumpa kawan tu, bahagian tu kita tolong selesaikan. Bahagian C, kawan kita yang belah ni, tolong selesaikan. Yang akhirnya semua orang dapat kerja sikit-sikit dan membentuk satu pasukan yang kuat. Dan inilah dipanggil teamwork. Pasukan. Jadi macam mana bentuk pasukan sama-sama sukses. Jangan penting diri kita sendiri. Jadi kalau kita dah bentuk pasukan, make sure kalau kita sebagai bentukkan pasukan kita di bawah kita tu sukses sama-sama. Jangan kita seorang penting diri kita seorang. Buat alang-alang nak buat, kita bentuk pasukan. Make sure pasukan kita itu sama-sama naik. Di situlah bentuk kekuatan dalam diri kita. Kejujuran, keikhlasan kita buat kerja, menjadikan aura positif bentuk dalam diri kita dan juga akan bentuk dalam pasukan kita. Kekuatan aura ini akan menolak, membuang perangai-perangai buruk kita, sikap kuat merajuk, sikap give up kita, sikap mengalah kita, sikap-sikap negatif, semua buang. Apabila kita berjaya membentuk aura positif dalam diri kita. Bagaimana pembentukan aura tu? Saya dah bagi topik semalam tu secara ringkas sedikit. InsyaAllah perlahan-lahan nanti kita akan faham. Dan kena ingat, yang saya tukang ceramah ni pun ditampukan juga.
Bukan saya mengajar anak tu, cikgu Amir, saya pun sama je. Duk tengah berusaha juga. Sebab tu saya tak kata anda jangan ingat saya ni sifu lah, master lah. Saya pun sama. Kita sama lah. Anda lagi hebat. Saya pun tengah berusaha ni. Macam mana nak buat income macam ni. Berhempas pula buat macam ni. Buat hari-hari. Saya pun biasa. Dia ada barrier kan. Setiap orang dia ada barrier penghalang. Anda ada penghalang. Saya pun ada penghalang. Jadi waktu itulah kita sama. Sebab saya kata kita sama-sama buat. Kita bersemangat sama-sama dan kita sukses sama-sama. So untuk topik yang ni paling penting adalah teamwork pasukan. Bagaimana nak create, saya akan pergi kepada saya punya saya punya kelas lagi satu. Next tu saya mungkin buat satu topik khas saja adalah teamwork. So saya punya tutorial yang kelima. Teamwork. Bagaimana cikgu nak bentuk pasukan ni, dan bila berjaya bentuk pasukan ni, insya-Allah anda boleh tolong ajar grup kita, boleh share dengan orang lain, dan insya-Allah kita sama-sama dapat bentuk pasukan. Dan pasukan inilah akan berkembang ke seluruh Malaysia, Indonesia, Cambodia dan di mana-mana negara yang kita ada. Bayangkan kalau situasi ini berlaku, anda tahu tak, dengan izin Allah, anda, saya, kita semua adalah insya-Allah millionaire. So, bertahan. Waktu kita semak kepala, waktu kita stres, itu biasa. Target yang besar, masalahnya juga besar. Target yang mudah, masalahnya mudah. Contoh, last, sebelum saya tutup cerita. Kalaulah saya ni muda, lalu ni dah tua. Katalah saya ni orang muda. Jumpa satu perempuan. Baru kenal hari tu. Kenal baru 5 minit. Terus-terus dia ajak saya kahwin dengan dia. Bang, kahwinlah dengan saya, bang. Bang, agak-agak saya nak kahwin ke tak? Agak-agak saya kahwin ke tak? Ataupun anda perempuan, tiba-tiba jumpa satu lelaki 5 minit. Oh, terus ajak nikah. Mau tak? Samalah juga dalam bisnes. Baru kenalan jadi ejen, wah anda rasa dia dah ni. Bukan macam tu. Senang masuk, senang keluar. Susah masuk, susah keluar. Tengok, isteri kita kalau nak kahwin dia bertahun bercinta, baru kahwin. Sebab tu kita bertahan. Tapi kalau hari ni berkenalan, hari ni kahwin, esok pun orang lain mengorat, sama juga. Dia pun sehari mengorat, nak pindah ke sana pula. Kan? Jadi dalam networking, dalam business e-commerce, dia sama. So, jangan anda terlalu excited yang anda boleh sponsor hari ni, anda closing, dia terus sign up hari ni, anda jangan so excited. Tapi orang yang belum sign tu, jangan ingat dia tak nak buat. Dia sedang uji anda. Tapi kalau dia masuk, dia susah nak berhenti. Senang masuk, senang keluar. Susah masuk, susah keluar. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung pada itu esok atau lusa kita ada next kita punya testimoni yang testimoni pula. Bukan testimoni, panggil apa dah? Ya Allah ya Tuhanku. Kelas yang kelima lah kan. Tutorial ya testimoni pula nyanyuk. Kopi tak kenal lah ni, masalah sungguh juga ni. Tutorial yang kelima. Topik dia adalah teamwork, how to create. Okay, so boleh share dengan kawan-kawan anda. InsyaAllah kalau saya rasa mood tahu, saya akan padam video ni. Selewat-lewat ni 24 jam. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Jom kita, orang lelaki kita pergi solat Jumaat. Bye-bye. Assalamualaikum.